Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya, perbandingan dunia dan penghuninya. Sesungguhnya tergambar kepadaku untuk aku memberi satu perbandingan tentang dunia dan penghuninya, iaitu seperti penumpang sebuah kapal yang ditiup angin sehingga terdampar ke sebuah pulau di tengah lautan. Pulau yang kaya dengan segala batu permata, sama ada mutiara, zamrud, zabarjad, lu'lu' dan lain-lain yang kurang sedikit nilainya, seperti batu akik dan tanaman yang harum, dan juga batu-batu yang licin dan juga batu-batu yang tidak punya nilai. Dalam pulau itu juga mengandungi sungai-sungai dan kebun-kebun. Di situ juga ada kawasan larangan milik raja yang telah diletakkan sempadannya dan dikelilingi dengan pagar yang dipenuhi dengan hamba-hamba wanita dan anak-anak kecilnya. Lalu penumpang kapal pun turun ke pulau itu yang sebelumnya diberitahu kepada mereka, kita akan berada di sini hanya 1 hari dan 1 malam sahaja. Ambillah peluang sepanjang kamu berada di sini pada waktu yang singkat ini untuk mengambil apa sahaja daripada batu permata yang bernilai itu. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, mereka segera mengutip segala mutiara dan permata yang bernilai itu dan memikulnya dan membawanya untuk disimpan di dalam gudang kapal. Mereka bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Apabila mereka merasa penat, mereka teringat akan nilai permata-permata yang mereka peroleh ini. Tinggi harganya, namun waktu yang ada singkat berada di pulau ini. Kalau mereka hanya mengambil sedikit sahaja, pasti selepas belayar mereka tidak mampu untuk menambahkannya lagi. Kerana itu mereka menolak untuk berehat dan meninggalkan keseronokan dan meneruskan kerja keras dan kesungguhan mereka mengutip permata-permata itu. Sekiranya mereka merasa mengantuk, mereka teringat akan segala keuntungan yang bakal mereka perolehi. Maka hilanglah kelazatan tidur dan mengantuk. Mereka bayangkan betapa nanti mereka akan dimuliakan kerana memiliki harta yang banyak. Adapun sebahagian daripada golongan ini pula, mereka hanya mengambil sedikit batu permata dan mereka berehat waktu rehat dan tidur waktu tidur. Golongan yang kedua, mereka tidak mengambil apa-apa permata. Mereka mengutamakan tidur, hiburan dan menuntung sahaja. Ada kalangan mereka yang sibuk membina rumah-rumah, istana-istana dan rumah yang bertingkat. Ada kalangan mereka sibuk mengutip bekas-bekas kulit kerang, batu-batu dan kulit binatang. Ada kalangan mereka yang sibuk bermain-main dan berhibur serta disibukkan dengan segala kelazatan, mendengar segala cerita dan nyanyian yang mereka berkata, sedikit tunai lebih baik daripada banyak yang dijanjikan. Kumpulan ketiga ini mendatangi tempat larangan raja dan mengelilinginya dan mereka tidak menjumpai pintu masuknya. Lalu mereka menceroboh masuk dengan menembuk pagarnya. Lalu mereka mula menyelongkar segala barangan raja dan memecahkan pintu-pintunya dan mengambilnya segala yang ada dalam simpanan diraja, serta bermain-main dengan dayang-dayang diraja serta anak-anak kecil khadam diraja. Mereka berkata, kita tidak punya tempat tinggal melainkan tempat ini. Mereka pun mendiaminya sehingga tamat tempohnya. Semboyang kapal mula dibunyikan, menandakan waktu bertolak sudah pun tiba. Semua orang diseru supaya bersegera kembali kepada kapal. Adapun orang yang telah berjaya mengutip segala kekayaan di pulau itu, maka mereka amat bergembira dengan apa yang dibawanya. Mereka tidak bersedih meninggalkan pulau itu, melainkan untuk menambahkan segala yang telah mereka perolehi. Manakala golongan yang kedua pula, bersangatanlah kesedihan mereka disebabkan mereka tidak mengambil apa-apa yang bernilai di sana. Dan kecuaian mereka atas kesempatan yang ada serta sedikitnya bekalan mereka.
Mereka telah meninggalkan tempat yang telah mereka makmurkan itu dan terpaksa meninggalkannya pula menuju ke tempat yang telah mereka binasakannya. Sementara itu pula golongan yang ketiga lebih bersedih dan besar musibahnya, dikatakan pada mereka, kami tidak akan biarkan kamu sehinggalah kamu memikul segala harta larangan diraja digantung pada leher-leher belakang kamu. Mereka bertolak ke bandar Raja Agung dengan keadaan begitu menyeksakan. Telah diisytiharkan ketibaan kapal tersebut di bandar Raja yang agung. Lalu diumumkan golongan yang telah singgah di pulau yang penuh dengan batu permata yang berharga. Lalu disambut oleh penduduk bandar berkenaan dan disambut pula selepas itu oleh Raja yang agung dan para tenteranya. Lalu mereka semua menjadi tetamu di Raja. Dikatakan pada mereka, tunjukkan barang-barang kamu kepada Raja. Adapun golongan yang telah mengutip segala batu permata, maka ditunjukkan segala apa yang mereka miliki. Maka mereka dipuji oleh Raja dan berkata, kamu semua menjadi orang keutamaanku dan menjadi golongan yang sentiasa bersamaku dan berhak mendapat kasih sayangku. Bagi kamu apa sahaja yang diinginkan daripada kekayaanku. Lalu Raja itu menjadikan mereka orang-orang yang berkuasa. Apa sahaja yang mereka mahukan dikabulkan. Sekiranya mereka memberi syafaat, diterima syafaat mereka. Apa sahaja yang mereka inginkan akan diperolehi dengan mudah. Dikatakan pada mereka, ambil apa sahaja yang kamu mahukan dan lakukan apa sahaja. Maka mereka pun mengambil istana-istana, rumah-rumah yang bertingkat-tingkat, segala wanita yang cantik, kebun-kebun dan negeri-negeri. Dan mereka menunggang kenderaan-kenderaan yang mewah, berjalan di samping mereka segala khadam daripada kalangan kanak-kanak dan para tentera. Jadilah mereka raja-raja yang mendampingi raja yang agung, menjadi teman-teman yang duduk di majlis raja yang agung. Mereka sentiasa dapat memandangnya, menziarahinya, memberi syafaat di sisinya siapa sahaja yang mereka inginkan. Apabila mereka meminta sesuatu dikabulkan dan sekiranya mereka tidak meminta ditanya keperluan mereka. Manakala golongan yang kedua, dikatakan pada mereka, mana barang-barang kamu? Mereka menjawab, kami tidak punya apa-apa. Dikatakan pada mereka, celaka kamu. Bukankah kamu berada di pulau yang penuh dengan batu permata? Bukankah kamu dengan orang yang telah dilantik menjadi raja itu berada di tempat yang sama dahulu? Mereka menjawab benar, tetapi kami lebihkan rehat dan tidur. Sebagian mereka menjawab, kami sibuk membina rumah-rumah dan tempat kediaman. Sebagian lagi berkata, kami sibuk mengumpul kulit-kulit kerang dan cepisan-cepisan tanah liat. Dikatakan pada mereka, celaka kamu semua. Tidakkah kamu mengetahui bahawa kamu hanya berada di sana sekejap sahaja berbanding nilai permata yang berada di sana? Tidakkah kamu mengetahui bahawa pulau itu bukanlah tempat tinggal ataupun tempat tidur? Tidak ada orang yang membangunkan kamu. Tidak ada orang yang memberi peringatan kepada kamu. Mereka menjawab, ada demi Allah. Kami memang sudah tahu tapi kami abaikannya. Kami memang telah disedarkan tapi kami pura-pura tidur. Kami mendengarnya tetapi kami sengaja memekakkan telinga kami. Maka dikatakan pada mereka, celaka kamu selama-lamanya. Lalu mereka menggigit jari-jari mereka kerana penyesalan. Dan menangis atas kecuaian dengan air mata darah. Kekalah mereka dengan penuh penyesalan dan kebingungan. Mereka berdiri menunggu kalau ada orang yang ingin menyedekahkan kepada mereka daripada kalangan orang yang telah menjadi raja dengan syafaat yang ada di sisi mereka. Ataupun meminta belas kasihan untuk mereka di sisi raja yang agung. Sementara golongan yang ketiga pula, mereka datang dengan membawa bersama mereka bebanan dosa atas belakang mereka. Penuh dengan putus asa, membisu dan kebingungan dan dalam keadaan mabuk dan ketakutan. Mereka telah tergelincir dalam kesalahan. Mereka menyesal dan terseksa serta dimalukan di khalayak ramai disebabkan kesalahan yang dilakukan. Raja yang agung itu menghalau mereka daripada istananya dan meminggirkan mereka dan memerintahkan supaya mereka dipenjarakan. Lalu mereka diseret dengan penuh penghinaan dan mereka yakin akan hukuman yang bakal menimpa mereka. Keadaan mereka amat hina pada hari itu. Allah berfirman, fa in yasbiru fannaru mathwal lahum wa in yastaqibu famahum minal mu'tabin. Oleh itu sama ada mereka bersabar menderita azab ataupun sebaliknya, maka sama sahaja, kerana nerakalah tempat tinggal mereka. Dan jika mereka memohon keluar peluang untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, maka mereka bukanlah lagi dari orang-orang yang diterima permohonannya. Maka lihatlah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu kepada perbezaan antara dua darjat. Dan apa yang telah diperolehi oleh golongan pertama daripada dua golongan yang lain. Dengan bersabar dalam tempoh yang sekejap di mana tempat mereka berada di pulau tersebut. Ini adalah perumpamaan dunia
dan golongan yang melakukan ketaatan dan orang yang memenuhinya dengan segala kecuaian dan kerosakan. Maka bersungguh-sungguhlah engkau, semoga Allah Ta'ala merahmatimu dalam dunia ini dengan mencontohi golongan yang pertama. Mereka telah memanfaatkan segala masa dengan ketaatan dan tidak mengabaikan sedikit pun daripada masa tersebut. Hendaklah engkau sentiasa berfikir pada segala nikmat Allah Ta'ala supaya engkau mensyukurinya dan berfikir tentang dosa-dosanya supaya engkau memohon ampun kepadanya dan berfikir tentang kecuaianmu supaya engkau menyesal dan kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala dan segala hikmahnya supaya engkau mengetahui kebesaran dan kebijaksanaannya dan juga apa yang ada bersamamu untuk engkau sentiasa bersedia menghadapinya ataupun segala hukum yang engkau berhajat untuk mempelajarinya. Biasakan lidahmu menyebut nama Allah, berdoa dan beristighfar kepadanya, ataupun membaca Al-Quran, menuntut ilmu, mengajar ilmu, ataupun menyuruh perkara yang baik dan mencegah segala kemungkaran, ataupun mendamaikan antara manusia. Sibukkan seluruh anggota badanmu dengan melaksanakan segala ketaatan. Hendaklah yang menjadi keutamaannya adalah melaksanakan yang fardu dalam waktunya dengan cara yang sempurna. Kemudian apa sahaja kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain, yang paling utama adalah apa yang dapat memberi manfaat kepada agama mereka seperti mengajar ilmu agama dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini bacaan yang panjang dalam karangan ataupun kenyataan nasihat daripada Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Saya suka untuk membaca setiap kalimah-kalimah para ulama kerana pada setiap kalimahnya ada keberkatan. Pada setiap kalimahnya ada kebaikan. Kalaulah kita misalnya boleh mendengar kalimah-kalimah panjang yang kurang manfaat, bagaimana dengan kalimah panjang yang banyak manfaat? Maka Syekh Ibn Qudamah rahmatullahi alaih diberi kepada kita suatu taswir, satu gambaran atau satu tamthil, suatu contoh bagaimana keadaan manusia yang berada di dunia ini. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama yang mengambil segala kesempatan di dunia bagi mendapat mencari pahala, kebaikan, keridaan Allah, keampunannya dengan bahasa mudah mencari bekalan. Mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan di dunia, sebaik-baik bekalan itu takwa. Maka mereka sibuk. Mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam menambah kebaikan mereka. Bahkan mereka banyak meninggalkan perkara-perkara yang tak ada faedah, yang tidak memberi keuntungan ya, kepada akhirat mereka, kepada agama mereka. Maka Syekh beri perbandingan macam satu kapal yang singgah di sebuah pulau. Kapal ni singgah di sebuah pulau. Lalu kapten kapal ni kata, baik sekarang semua turun. Di sini ada semua. Di sini ada batu permata, di sini ada termasuk tempat larangan pun ada. Jadi jangan pergi tempat larangan, kutiklah batu permata. Ia bernilai untuk kamu bawa pulang ke tempat kamu nanti. Maka kapal tu, kapten tu kata, kita cuma duduk di sini sehari semalam. Perumpamaan, hari ini dan malam ini. Esok belum tentu. Maka golongan pertama, yang tahu tujuan ke sini, yang tahu kenapa mereka berada di dunia, yang tahu kenapa mereka diciptakan, lalu mereka sibuk mengumpulkan segala batu permata. Setiap kali mereka rasa penat, lalu mereka mengingati bahawa ia amat bernilai. Tempat rehat kami bukan di sini, di sana. Lalu mereka bersungguh-sungguh mengumpulkan segala perkara yang berharga. Dalam golongan pertama ini ada golongan yang agak sederhana. Waktu rehat, mereka rehat. Waktu tidur, mereka tidur. Tapi bila mereka bangun, mereka kembali mencari permata. Baik, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang berada di pulau tadi dengan bermain-main. Sibuk kolek ataupun kutip kulit kerang, bina istana pasir, berlari dekat pantai, menikmati keindahan pantai, sehingga lupa mereka akan pulang ke tempat yang akan menjadi destinasi sebenar mereka. Mereka sibuk dengan main, berhibur, bergembira, nyanyi. Ini golongan kedua, lalai mereka. Dan golongan yang ketiga. Golongan ketiga ini agak lebih teruk kerana mereka mula memasuki taman larangan Allah, taman larangan raja. Mereka mencerobohnya, lalu mengusik semua benda-benda yang dilarang. Melakukan perkara yang dilarang dalam
pulau tersebut. Akhirnya semboyan kapal pun berbunyi, semua kena naik. Kerana mereka akan pulang ke destinasi mereka. Maka sampai ke destinasi, mereka disambut oleh Raja yang Agung, bala tentera ni, dan segala orang ramai. Lalu dikatakan, tunjukkan apa yang telah kamu bawa daripada pulau persinggahan kamu. Golongan pertama tunjuk segala permata dan barang berharga. Lalu mereka dimuliakan, diberi darjat kebesaran, diberikan kemuliaan, dilantik menjadi raja-raja untuk memilih secara bebas apa sahaja yang diinginkan daripada negara tersebut. Ini golongan pertama. Beruntung, menjadi kebanggaan, mereka gembira, maka tidak sia-sia apa yang mereka lakukan dahulu. Golongan kedua, tak bawa apa-apa. Lalu mereka menggigit jari penyesalan. Andai kata aku boleh pulang semula ke dunia untuk buat amal soleh. Andai kata aku boleh pulang ke pulau tersebut untuk mengutip batu permata. Tapi kami tak buat apa-apa. Maka dia dicela. Kerana dia cuma bermain-main, berhibur di pulau tersebut. Tanpa membawa apa-apa keuntungan. Lalu mereka menunggu-nunggu kalau ada syafaat. Kalau ada ihsan, ada orang nak berikan mereka bekalan. Golongan ketiga lagi celaka. Mereka bukan sekadar tak bawa apa-apa kebaikan, bahkan mereka melanggar segala larangan. Lalu mereka dihukum dan diseksa dan dipenjarakan. Maka menyesalah atas apa yang mereka lakukan. Kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, inilah gambarannya manusia hidup di dunia. Ada golongan kita nampak, Masya Allah, mereka benar-benar mengambil peluang di dunia untuk buat kebaikan. Mereka tidak pernah berhenti buat baik. Tak pernah. Bahkan mereka sentiasa memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk buat kebaikan. Macam kita dah sebut minggu lepas tentang Hamad bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal tahun 167 Hijriah, yang waktunya cuma bertasbih, berzikir, membaca hadis, membaca kitab, dan solat, bahkan dia mati dalam solat. Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, perkataan kami cuma adalah zikir, amal ma'ruf, nahi mungkar, dan juga keperluan dunia yang kami tak dapat, tidak mesti bertutur dengannya. Sehingga perkataan mereka boleh dikira di dunia, mereka tidak mahu bercakap perkara yang sia-sia. Dan sebahagian mereka menghabiskan waktu-waktu mereka malam dan siangnya dengan segala ibadat. Ini satu kelompok yang amat berjaya. Kelompok yang kedua saya katakan memang sibuk hiburan, bermain-main. Kalau kita tengok cenderung dia pada apa sahaja yang bersifat hiburan. Baik sukannya, baik filem-filemnya, kesibukan kat situ. Yang dibicarakan tentang apa filem terbaru, apa lagu terbaru. Ya mereka kita tak nampak mereka buat satu kesalahan yang ekstrim, tapi mereka lalai. Mereka berjaga malam untuk menonton, mereka berjaga malam untuk syahwat, mereka habiskan siang untuk keseronokan hawa nafsu. Maka mereka ni rugi dengan peluang yang Allah berikan, dengan usia yang Allah berikan, dengan kesihatan yang Allah berikan. Dan golongan ketiga yang kita sebut, perumpamaan di akhirat kelak, yang terus menceroboh perintah Allah, meninggalkan perintah Allah dengan begitu serius. Bahkan mereka memperolok-olokkan agama Allah, memperolok-olokkan setiap perintah Allah. Maka golongan ini berada dalam kecelakaan, kebinasaan yang besar. Maka kalau kita melihat, inilah bandingan dunia. Dunia yang kita duduk, yang kita tinggal ini sifatnya sementara. Sebab itu, kata Nabi SAW tentang persoalan dunia. Kata Rasulullah beri perumpamaan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udatin ma saqa kafiran minha." Kalau memang dunia ini punya nilainya tersendiri, nescaya Allah tak akan beri makan pada orang kafir, tak beri minum. Walau syarbata ma, walau seteguk air. Di sini kalau nilai-nilai tadi kita mengambil kira nilai hiburan, nilai keseronokan hawa nafsu, sebenarnya dia langsung tak bernilai akhirat kelak. Nilai dunia ini ialah ketaatan pada Allah. Sebab itu bila kita hidup di dunia, kita dah bincangkan tentang 3 golongan. Kita nak jadi golongan mana? Golongan yang nak bersabar seketika dengan keperluan hawa nafsu kita demi memburu keuntungan akhirat kelak. Demi mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Demi untuk kita mendapat kebahagiaan yang bersifat sarmadiyah, abadiyah, yang kekal abadi. Di sini tuan-tuan sekalian, walau bagaimanapun kita dapat, kalau kita tak gunakan untuk taat pada Allah, akhirnya kita nampak
langsung tak ada nilai. Ada orang kata, kami nak dunia lebih. Kami nak dunia lebih, bagi kami dunia ni segala-galanya. Ini akhirat lambat, kami nak cash. Mereka nak cash berbanding janji yang lambat. Ini disebut oleh Imam Ibn Qudamah. Apa yang mereka nak semua seronok sekejap. Mereka nak pujian manusia yang sekejap. Mereka nak penghargaan manusia yang sekejap. Mereka nak seronok yang sekejap. Mereka lupa keseronokan abadi. Baik, kata seorang ulama, namanya Abu Abdullah An-Nabbaji rahmatullahi alaihi, dia kata, idza kana indaka ma a'ta Allahu azza wa jalla Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadan la tarahu syai'an wa innama turidu ma a'ta Allahu Namruda wa Fir'auna wa Hamana famata tuflih. Maksudnya, kalau kita tak nampak nilai agama yang Allah beri pada kita, kita tak nampak nilai itu, sedangkan Allah berikan sama kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Apakah kamu nak kami berikan kepada kamu sebagaimana kami beri pada Namrus, pada Fir'aun, pada Haman, pada golongan-golongan yang kafir ini? Famata tuflih, bila kamu akan berjaya. Maksudnya tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat dunia ini, untungnya ialah bila kita dapat melampiaskan seluruh kehendak nafsu kita. Bukan melaksanakan seluruh ketaatan kita pada Allah. Maka kita seperti melihat apa yang diberi oleh Allah kepada Namrus, Fir'aun, Haman lebih baik daripada apa yang Allah beri kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Muhammad alaihissalatu wassalam. Apakah kita melihat kekayaan seperti Fir'aun, kemewahan seperti Namrus, dan kelekaan jawatan seperti Haman lebih baik daripada agama yang menimbulkan kesadaran kepada kita dunia ni bagaimana? Dan kita bukan bercakap tentang memusuhi dunia, tapi kita mesti mengetahui nilai dunia. Islam tak pernah ajar kita musuh dunia. Tidak, Islam tak suruh kita hidup di sini. Tetapi bagaimana kita nak mengetahui perbandingan dunia dengan perbandingan akhirat. Dunia tempat sementara, satu. Dunia ini akan binasa, dua. Dunia bukanlah tempat kita mencari kegembiraan, bukan. Ini tempat kita diuji. Sebab itu dunia semenjak ia diciptakan penuh dengan ujian. Allah tak pernah berikan manusia kegembiraan berpanjangan, melainkan akan diselangi dengan kesedihan yang menenggelamkan kegembiraan. Kalau kita nak tahu bagaimana sifat dunia perbandingan dengan akhirat, kalau tuan-tuan dapat 100 kebahagiaan, kemudian tuan-tuan diuji dengan satu malapetaka itu menenggelamkan seluruh kebahagiaan kita. Itulah hakikat dunia. Umpama kita berlayar, kapal tu dah besar, dah ada segala dalamnya, tapi bila bocor je dia tenggelam, dihabiskan semua. Dengan satu musibah menenggelamkan semua nikmat. Kenapa? Kerana dunia ini sifatnya sementara. Kita terus tidak menjadikan dunia sebagai keutamaan kita. Nabi SAW mengajar kita, umat manusia. Kalau kita lihat dalam sejarah tamadun manusia, pemimpin ini sama ada dia Nabi dan Rasul, atau dia manusia yang beriman, atau dia manusia yang fajir, yang kufur ingkar, yang jahat. Kalau pemimpin itu Nabi-Nabi yang memerintah dunia seperti Sulaiman, seperti Daud, dan seperti Nabi Muhammad alaihissalam, maka para pemimpin ini akan ingatkan rakyatnya tentang kami ada akhirat. Kita ada akhirat. Dunia ini tempat kita beramal, mencari kebaikan, menambah kebaikan, mencari keuntungan untuk akhirat, bukan keuntungan untuk dunia. Dan bila pemimpin itu pemimpin beriman seperti Zulkarnain, maka dia pun mengajak benda yang sama, bahawa mencari keuntungan di sisi Allah lebih baik daripada mencari keuntungan di sisi manusia. Ataupun pemimpin tadi pemimpin yang fajir, yang jahat, maka dia tidak pernah sebut walau sekalipun akhirat, melainkan dia kata kita mesti bina dunia kita, kita mesti luaskan empayar kita, kita mesti kaya di sini, kita mesti berjaya di sini. Mereka mengabaikan berjaya di sana. Kata ini orang yang membawa kegagalan pada kita. Bila seorang mengajak kita cuma untuk berjaya di dunia, seolah-olah dia melupakan kita bahawa kita ada akhirat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya qaum innama hazihil hayatud dunya mata'
wa innal akhirata hiya darul qarar. Allah sebut dalam surah Ghafir ayat 39. Nabi-nabi berkata kepada kaum masing-masing, wahai kaum, ingat dunia ini cuma nikmat sebentar dan sementara. Dan negeri akhirat itu negeri tempat tinggal kamu yang abadi. Kalau kita baca Al-Quran tentang muasafah Allah tentang dunia, melainkan Allah kata dunia ini nikmat yang sementara, nikmat yang menipu, yang memperdaya, dan Allah Ta'ala akan sebut dunia ini cuma ujian. Apa pun kita dapat daripada anak, isteri, kekayaan, harta benda, semuanya itu ujian. Lihat apa yang Allah beri perumpamaan tentang dunia. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Kahfi ayat 45 hingga 46. Allah Ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Baik, lihat ta'bir Allah. Allah beri perumpamaan bandingan dunia itu seperti air hujan yang turun dari langit. Kemudian ia menyuburkan tanah. Lalu menghijaulah segala tanaman. Selepas menghijau, apa jadi pada tanaman tadi? Dia kekuningan dan hancur binasa. Ia kekuningan kemudian hancur binasa. Ditiup oleh angin ribut. Dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Harta dan anak pinak cuma hiasan kehidupan dunia. Sedangkan yang kekal itu, yang soleh, ketaatan kepada Allah, ia lebih baik di sisi Tuhanmu, pahalanya dan juga harapannya. Kata Allah, bila beri perumpamaan dunia supaya kita sedar. Kita hidup kat dunia ni, memanglah seronok satu sudut. Tapi seronok kita macam kita tengok pokok-pokok yang menghijau, yang berbuah, yang berbunga. Baik, selepas dia berbuah dan berbunga, apa jadi pada pokok? Maka pokok itu mati, kering kontang, hancur, binasa. Itu perumpamaannya. Dunia walau sehebat mana pun, dia selumayan mana pun dunia, akhirnya kita tinggalkan dia atau dia tinggalkan kita. Ada orang di dunia lagi, Allah jadikan dunia tinggalkan dia. Dia muflis, dia bankrupt. Ada orang pula dalam senang dia tinggalkan dunia dengan kematian. Maka apa yang dunia lakukan pada kita? Dunia tidak lakukan apa-apa pada kita. Melainkan kerugian kalau kita tak manfaatkan dunia untuk mencari akhirat. Kerana dunia ni alat. Alat untuk apa? Cari akhirat. Kalau saya, Allah beri saya duit di sini, Allah beri saya masa di sini, isteri, anak-anak, kawan-kawan, semua saya nak jadikan ia sebagai kemuliaan akhirat saya. Sebab itu bila Nabi kata apa? Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta jadi baik bila berada di tangan orang soleh. Dunia ini akan menjadi suatu jambatan akhirat kita bila mana kita menanam dengan segala kebaikan dan ketaatan, maka kita akan menjadi orang yang berjaya akhirat. Tapi ramai mana orang terpedaya? Ramai menyangka dunia ni akan kekalkan dia di sini. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menyangka harta, dengan banyak harta, mereka kekal di sini. Kata Hasan al-Basri, lihat bagaimana dunia akan memalukan kita waktu mati kita. Contoh bila waktu mati, kita dapati semua yang kita ada ini hilang. Dia memalukan kita. Selama ini kita ada semua, kita ada pangkatnya, kita ada hartanya, kita ada kawan-kawan. Maka datang mati, dimalukan kita, kita tak ada apa-apa. Kita cuma bawa kain kafan, lalu kita dikebumikan. Dia dah tipu kita lama untuk kita tidak beramal soleh, untuk kita menikmati dunia, bermain-main di tepi pantai dunia, sehingga kita lupa dengan bekalan yang perlu kita bawa. Kali itu Allah sebut dalam Quran, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah sebut dalam surah Taha ayat 131. Jangan mata kamu memandang pada nikmat dunia. Yang nikmat-nikmat dunia ini cuma ujian pada kamu. Jangan pandang yang tu. Jangan itu jadi ukuran kebanggaan, menjadi satu prioriti kita. Semuanya itu kata Allah, linaftinahum fi, kami nak uji kamu.
Kami nak uji kamu dengan harta. Sedangkan warisku rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang sebenar yang ada di sisi Allah. Di sisi Allah itu rezeki yang sebenar. Apa dia rezeki sebenar? Pahala kita. Dan ia baik dan paling kekal. Tentu harta kita kekal tak? Tak kekal. Kita kena convert dia jadi pahala. Baru kekal. Anak isteri kita kekal tak? Tak kekal. Kita kena convert dia jadi pahala. Pangkat kita kekal tak? Tak kekal. Kita kena tukar dia jadi pahala. Semua benda kat dunia ni, kita mesti tukar. Untuk dia jadi pahala. Sebab itu di setiap ruang yang Allah beri kat dunia ni, ada pahala. Isteri kita sebagai contoh, pasangan kita. Ada pahala bila kita menyuruh dia buat benda yang baik, dia menjadi jariah kita sampai kita mati. Anak-anak kita menjadi jariah kita dengan doa mereka, dengan kesolehan. Sepakat ulama, kesolehan anak mendapat manfaat mak ayah dia. Tetapi maksiat anak tidak akan mendapat menjadi mudarat pada mak ayah. Bila kita katakan anak-anak kita tuan, kita dah didik. Maka dia pun solat, dia pun sekian-sekian. Maka selama dia solat, selama dia buat baik, pahalanya mengalir pada kita mak ayah. Tapi kalau dia buat jahat, dia tanggung sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung kejahatan orang lain. Tapi kebaikan yang kita ajar pada dia, kita akan dapat pahala. Demikian juga kalau kita ada ilmu, kita jadikan ilmu tadi, kita tukar pada pahala. Macam mana saya nak jadikan ilmu tu bertukar jadi pahala? Demikian juga saya katakan bila ada pangkat. Seorang bila ada pangkat, dia nak tukar pangkat tu jadi pahala. Sebab itu saya selalu berpesan pada orang berpangkat. Orang ada pangkat, tak kira dia pengetua kalau sekolah. Dia ketua jabatan, dia menjadi pengarah, dia menjadi kita katakan director, dia jadi GM, tak kira. Awak kena fikir satu perkara. Bahawa awak itu ialah hamba Allah sebelum awak menjadi hamba pada jawatan ini. Bergeraklah sebagai hamba Allah terlebih dahulu. Sebelum awak berfikir, awak perlu komitmen pada kerja dan tugas yang telah dipertanggungjawab. Kerana Allah dulu letak tanggungjawab kepada awak sebelum manusia letak tanggungjawab. Maka bila dia jadi orang besar, misalnya, maka dia ingat dia ni hamba Allah. Maka dia pastikan pekerjanya solat. Dia akan pastikan pekerjanya mematuhi syariat. Kalau dia pengetua sebagai contoh, dia akan pastikan anak-anak muridnya, guru-guru di bawahnya berjaya mendidik anak-anak supaya ingat Allah. Jawatan itu amanah untuk kita mencipta pahala. Harta itu amanah untuk kita cipta pahala. Sebab itu para sahabat bila jumpa dengan sahabat-sahabat kaya, mereka mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya pahalanya banyak. Sebab apa? Kita solat, dia solat. Tapi mereka bersedekah, kami tidak boleh bersedekah. Lalu kata baginda SAW, tak apa, aku ajar kamu beberapa zikir, pahalanya seperti sedekah mereka. Jadi ajar zikir. Tetapi bila orang kaya dengar, maka orang kaya juga buat apa yang diajar kepada orang miskin. Lalu kata Rasulullah, zahaba al-dusu bil ujur, maka untunglah orang kaya yang pahala yang banyak. Ya, bagaimana dia menggunakan kekayaannya untuk mendapat pahala yang banyak? Kan itu bila kita menggunakan seluruh masa kita di dunia untuk buat kebaikan, kita lah orang paling beruntung. Satu hari, ke mana Rasulullah berhimpun bersama sahabat. Nabi kata, siapa yang berpuasa hari ini? Lalu Abu Bakar pun ngaku, saya ya Rasulullah. Lalu kata baginda SAW, siapa yang memberi makan orang hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, siapa yang ziarah orang sakit hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW lagi, siapa yang mengiringi jenazah hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu kata baginda SAW, siapa yang menghimpunkan 4 perkara ini? Maka dia akan masuk syurga ikut pintu mana dia nak. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Semua kebaikan atas dunia dia ambil kesempatan. Dia tak ada fokus satu benda, semua. Beri makan dia. Ziarah orang sakit dia. Urus jenazah dia. Apa lagi yang dia buat? Puasa pun dia. Jadi bila seorang itu faham tujuan hidup di dunia memperbanyakkan kebaikan, maka dia tak akan pilih-pilih kebaikan. Bila kita sebut tahu tujuan di dunia, pertama saya dah sebut tadi, kita bukan maksud tolak dunia. Tak boleh tolak dunia, tapi menguruskan dunia.
meniatkan dunia untuk akhirat. Dan menjadikan dia berada benar-benar pada landasan yang diredai oleh Allah. Baik harta, baik pangkat, baik pengaruh, baik semua perkara. Kan bila Rasulullah menyebut pada sahabat yang punya pengaruh, Nabi kata, Ishfa'u, gunakan pengaruh kamu untuk beri syafaat pada orang. Tu'jaru ala lisani nabiyikum. Nescaya kamu akan dapat pahala melalui lidah Nabi kamu. Jaminan pahala. Orang ada pengaruh misalnya, suaranya lebih didengari, recommendation dia lebih diambil kira, maka gunakan pengaruh untuk perkara yang baik. Syafaatlah pada perkara yang baik. Siapa yang memberi syafaat yang baik, maka dia dapat pahala yang berganda. Harta pun sama, pangkat pun sama. Maka orang yang berjaya menilai hidup di dunia ini dengan mengutamakan akhirat, maka dia lah orang yang paling beruntung. Tapi yang paling rugi, tuan-tuan sekalian, orang cuma melihat dunia dengan nilaian dunia sementara. Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Dan surah Ar-Ra'd ayat 26 berkata Allah, yang memberi rezeki itu Allah, yang melapangkannya dan yang menyempitkannya. Tapi ada di kalangan manusia yang bergembira dengan kehidupan dunia sehingga mereka lupakan akhirat, sedangkan dunia hanyalah sementara dan akhirat itu tempat kembali. Dunia cuma sementara. Ada orang, tuan-tuan, dia bergembira dengan dunia sehingga dia lupa hari pertemuan dengan Tuhan. Allah sebut tentang golongan ini dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Ta'ala menyebut, alladzina la yarjuna liqa'ana alladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Ada orang yang tak pernah fikir nak jumpa dengan kami, dan mereka redha dengan kehidupan dunia dan mereka tenang dengan dunia. Maksudnya kami akan kekal di sini, kami tak akan ke mana-mana pun. Maka mereka mendustakan diri mereka sendiri. Mereka telah menjadikan diri mereka dalam kebinasaan. Kita dah tengok, tuan-tuan sekalian, bukan sedikit yang mati yang kita dengar, yang kita lihat, yang sampai beritanya pada kita. Maka apakah setelah kita mendengar segala berita kematian dan juga berita-berita musibah, masih lagi kita melihat dunia dengan pandangan yang tinggi? Atau masih lagi kita terus menyibukkan diri kita dengan dunia dengan meninggalkan akhirat kita? Sedangkan dunia ini bukan tempat kita pun. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, mengingatkan kita, mali wa mali dunia ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta asy-syajarah summa raha wa tarakaha. Bandingan aku dekat dunia ini bagaikan seorang penunggang yang berhenti rehat, lelah sekejap, berhenti untuk merehatkan daripada kelelahan di bawah pokok yang rindang, kemudian aku akan bangun dan meninggalkannya. Sehebat mana pun dunia, kita cuma berehat sekejap di sini, kita akan tinggalkannya. Kita cuma lalu saja di sini, kita akan tinggalkannya. Tapi orang yang melihat dunia ni nilainya tinggi, maka dilupa kedudukan dunia. Dilupa bahawa dunia ini akan dibinasakan oleh Allah. Baik, bagaimana proses Allah binasakan dunia? Pertama, Allah binasakan nikmatnya tak pernah kekal. Nikmatnya tak akan kekal. Siapa pun dapat nikmat ini tak akan kekal. Nikmat hidup di sini tak akan kekal. Nikmat sihat tak akan kekal. Nikmat gembira tak akan kekal. Melainkan dia akan hilang. Bukan kalau kita tengok kehidupan dunia, ia adalah hilang. Kehidupan akhirat, ia adalah pertambahan. Kat dunia ini semua nikmat makin hilang. Daripada gigi penuh, gigi kurang. Daripada rambut penuh, rambut kurang. Daripada penglihatan full penuh, penglihatan kurang. Daripada pendengaran penuh, penglihatan kurang. Daripada rasa, dapat rasa lidah kita, semua rasa, hari ni rasa pun dah kurang. Semuanya dah tawar belaka. Itu dunia. Manakala akhirat semuanya bertambah. Setiap kali ahli syurga, setiap kali ahli khairat makan makanan syurga, makin lazat, makin lazat, makin lazat, makin lazat. Setiap kali mereka memandang wajah ahli syurga, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Kat dunia, tuan-tuan, kita tengok makin udur. Akhirnya makin lama kita nampak macam makin mengada-ngada pula. Contoh, kita tengok seorang bersolek lah, solek. Nampak lawa mula-mula. Dia solek lagi. Dah tak berapa lawa dah ni. Dia solek lagi. Dia masuk umur 80, dia solek lagi. Ni dah macam gila ni. Sebab kita tak boleh terima.
Dunia ini bila kita makin tua, kita tak boleh terima dia. Walau dia cuba diindahkan. Itu hakikat. Dunia yang saya sebut ialah sifatnya ialah sentiasa kurang dan kurang dan kurang. Tuan-tuan sihat? Sihat tuan-tuan akan kurang nanti. Sebab apa? Sebab tuan-tuan duduk kat dunia. Kurang. Tuan-tuan bahagia? Bahagia tuan-tuan akan kurang. Satu persatu anak kita membesar tinggalkan kita. Yang anak 10, 12, 14, seorang tinggal sampai tak ada anak lagi. Maka terpaksalah minta cucu seorang dua. Buat hibur kita. Itu pun cucu part time dia boleh ziarah kita. Sebab cucu sibuk dia kata. Kita lihat kehidupan kita. Kita dulu boleh duduk rumah yang seluas-luasnya. Hari ni kita mungkin boleh duduk dalam bilik yang kecil. Tak boleh dah Ustaz. Dah kurang dah. Kurang kemampuan nak naik anak tangga. Kalau anak tangga rumah kita cuma 3 anak tangga kan bagus. Ni anak tangga dah buat 38, 40 penatnya nak naik. Kalau lah anak tangga cuma 3, macam naik mimbar baca khutbah 1, 2, 3 sampai bilik kita. Tapi itulah dia hidup dia. Namun dengan segala kekurangan ada, manusia masih lagi gila. Masih gila, masih terus jadikan dunia keutamaan prioriti. Dan sampai bila kita nak jadikan dunia prioriti. Kalau akhirat kita tak ada bawa apa-apa. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasatu. Yatba'u maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Nanti bila seorang tu mati akan ikut dia 3 perkara. Hartanya, keluarganya, amalannya. Akan pulang 2 perkara. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Akan kekal bersamanya amalannya. Nanti bila seorang Allah nak beri hidayah, Allah mula menjadikan dia zuhud dengan dunia. Izhab fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah suka kamu. Baik, bila kita sebut zuhud, bukan saya kata buang dunia, bukan. Bukan. Maksudnya kita melihat dunia dengan nilainya. Tuan-tuan pergi supermarket. Tuan-tuan biasa pergi mall supermarket. Tuan-tuan tengok barang-barang, tahu nilai dia berapa. Orang dia biasa pergi. Kalau ada satu barang dijual mahal, tuan-tuan tolak dia. Tuan-tuan tengok timun misalnya. Dah tahu, market timun RM5 sekilo. Kita tukang masak, kita tahulah RM5 sekilo. Sekarang dah jatuh RM1.5 sekilo. Contoh. Tiba-tiba ada orang jual timun sekilo RM15,000. Contoh RM15,000. Kita kata gila ke apa ni? Ini bukan nilai dia. Dan kami takkan beli dengan nilai ini. Kita diajar hidup kat dunia tahu nilai. Tuan-tuan suruh kontraktor buat rumah. Tanya dia sekaki persegi awak ambil berapa? Okey, sekali dengan finishing saya ambil RM250 sekaki persegi. Okey, ini bilak punya bangunan berapa? Okey, ini RM15,000. Okey, kira-kira kita ambil RM4 juta. Contoh. Dia tahu harga dia, kita kontraktor, kita tahu. Tiba seorang kata, saya ambil sekaki persegi RM8,000. Dia kata, gila ke awak letak RM8,000? Ini bukan nilainya. Kita manusia diciptakan untuk tahu setiap satu ada nilai. Sebab tu kita akan rasa tertipu kalau kita beli sesuatu bukan dengan nilai. Tuan-tuan pergi kedai beg tangan. Orang perempuan, kaum muslimat, pergi beg tangan. Belilah ni beg ni. Kita tahu nilai dia, dah tengok dah dalam online punya tu, harga dia tak lebih RM200. Tiba kita ditipu dengan harga RM2,000. Tuan-tuan balik, boleh tidur lah agak-agak. Saya tak tidur, kaki terdari. Apa aku kena tipu ni? Orang beli 200, aku beli 2,000. Seorang pula datang. Ajar, kenapa Ajar kena tipu ni? Ajar tu-tu pun nak kena tipu lagi. Beg ni orang beli 200, yang Ajar beli 2,000, kenapa? Kita makin rasa Allah tertekan. Kalau dengan satu harga beg, kita tertekan sampai dunia ni jadi sempit, bagaimana harga dunia sebenar kita ditipu dengan harga akhirat yang sebenar. Dunia tak ada apa. Tapi tiba-tiba kita letak harga tinggi. Kesibukan kita pada dunia menolak akhirat, menangguhkan akhirat. Sepatutnya kesibukan kita dengan akhirat menangguhkan dunia, menolak dunia. Tapi terbalik. Sebab kita meletak nilainya tinggi sangat. Nilai tadi kita tertipu pada hari kita ditemukan dengan Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, Wallahi lad dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Satu hari, sedang Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ada bangkai kambing. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pergi kat bangkai kambing. Nabi tengok. Nabi kata, siapa yang nak bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Lalu dengan harga RM1 lah.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini dah mati. Takkan kami nak beli yang dah mati? Bangkai. Dan kambing itu pula dia telinga kecil. Orang Arab panggil asad. Telinga kecil, cacat. Ya Rasulullah, kan hayyan, kalau dia hidup sekalipun, oleh kerana telinga dia kecil, kita pun tak nak beli. Lalu kata Nabi SAW, dunia lebih rendah nilainya daripada kambing ini. Dunia lebih rendah nilainya daripada kambing ini. Sebab itu rendahnya nilai dunia. Kata sekian, bila kita keluarkan sedikit sedekah pada jalan Allah, Allah gandakan sampai 700 kali ganda, bahkan lebih pada itu. Kerana apa? Kerana dunia yang kamu bagi itu semua sikit, aku akan beri bahagian keuntungan akhirat lebih banyak daripada apa yang kamu belanjakan. Dan bila kita lihat nilai dunia, tuan-tuan sekalian, bila seorang ulama ditanya, kenapa Allah tak beri pahala kat dunia? Pahala tu kenapa Allah tak beri kat dunia? Allah sebut pahala tu akhirat. Maka seorang ulama menjawab, Allah tak beri pahala kat dunia yang pertama, pahala itu lebih besar dari dunia. Macam mana nak masuk? Tak boleh masuk. Hinanya dunia berbanding pahala kita buat. Yang kedua, semua benda yang ada di dunia akan binasa. Sedangkan pahala tu tak akan binasa. Sebab itu Allah tak bagi kat dunia, sebab nanti dia akan binasa. Kerana pahala tak akan binasa. Sebab Allah menyebut kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua berada atas dunia ini akan binasa, musnah, rosak. Yang kekal cuma zat Allah. Jadi kalau pahala duduk dalam dunia, pahala itu pun binasa. Sebab itu Allah tak beri pahala kat dunia, Allah beri kat akhirat. Pertama, dia besar sangat. Yang kedua, dia kekal. Dan yang ketiga, kerana kalaulah Allah beri satu je pahala di sini, nescaya dunia tak akan lagi menjadi negeri ujian. Semua orang dah tak nak dunia, orang nak pahala. Tapi Allah uji kita di sini. Siapa yang lebih yakinkan pahala di sisi Allah? Berbanding yang dunia janjikan pada kita kebahagiaan sementara. Allah sebut dalam Al-Quran dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Jangan kamu tertipu dengan dunia dan jangan kamu tertipu oleh syaitan. Tuan-tuan sekalian, syaitan dia tak mudah nak tipu kita. Setiap kali syaitan nak menyesatkan kita dari jalan Allah, dia guna senjata. Sebab dia kalau free hand, tangan kosong, dia tak mampu lawan kita. Dia tak mampu sesatkan kita. Tapi dia perlukan senjata. Baik, apa dia senjata syaitan? Dunia. Lalu dihiaskan dunia dengan segala keindahan sehingga kita nampak dunia lebih indah daripada akhirat. Dihiaskan dunia dengan segala warna-warninya sehingga kita merasakan dunia itu kekal berbanding akhirat. Dihiaskan dunia dengan segala kecantikannya sehingga kita rasakan, oh dunia inilah matlamat hidup kita, bukannya akhirat. Akhirnya bila mati, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah hari kemiskinanku, ialah hari di mana aku diletakkan dalam liang lahat. Aku miskin. Miskin bagaimana? Kita tanya, wahai pembawa dunia yang letak nilai dunia tinggi dahulu, mana dunianya? Siapa yang letak dunia tinggi nilai? Sehingga sanggup tinggal solat, sanggup tinggalkan perintah-perintah Allah. Maka sekarang kamu mati, mana dunia yang kamu agungkan? Mana nilainya? Apakah dia masuk bersama kamu dalam kubur atau ditinggalkan kamu lalu menghina kamu seorang diri? Dan itu perlu kita tahu apa nilai dunia dan apa nilai akhirat. Bila Allah sayangkan seorang hamba, Allah jadikan dia melihat nilai akhirat dengan nilai yang sebenar. Bila Allah lindungi seorang hambanya daripada syaitan, maka Allah Ta'ala jadikan dia boleh menguruskan dunia berdasarkan perintah akhirat. Bukan diuruskan akhirat berdasarkan perintah dunia. Diuruskan dunia berdasarkan perintah akhirat. Yang diutamakan. Sebab itu kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimuhul ma'a." Rawahul Ahmad. Bila Allah sayang seorang hamba, Allah pelihara dia daripada tipu daya dunia. Sebagaimana seorang kamu yang menjaga pesakitnya daripada terkena air. Ni ada pesakit ni, dia kena balut, bungkus, jangan kena air. Maka dia dijaga oleh seorang yang sayang dia. Jangan sampai kena air.
Begitu bila Allah sayang seorang hamba, Allah jadikan dunia tadi tidak mampu mempengaruhinya. Jadi bagaimana sikap kita dengan dunia? Saya dah sebut tadi bahawa dunia memang untuk kita uruskan berdasarkan perintah Allah. Untuk kita uruskan berdasarkan prioriti akhirat. Untuk kita uruskan berdasarkan pada manfaat yang lebih baik. Untuk akhirat kita. Bukannya untuk hawa nafsu kita. Maka setiap kali kita dapat dunia, kena tahu ini ujian Allah. Ini amanah Allah. Dan inilah kurniaan Allah. Untuk kita bersyukur, bukan untuk kita lalai. Ini ujian Allah untuk kita melaksanakan, melakukan ataupun tidak dilalaikan daripada ingat Allah. Yang Allah puji golongan yang tidak dialpakan dengan dunia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salat. Mereka lah orang-orang yang sebenar, yang tidak pernah dilalaikan daripada jual beli dan perniagaan, daripada mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Mereka berniaga, mereka berbisnes tapi tak pernah dilalaikan. Sampai masa keluar zakat. Sampai masa solat. Kita baca kisah Abdurrahman bin Auf. Dia sahabat yang tidak pernah tertinggal solat berjemaah bersama Nabi SAW. Bahkan pernah satu ketika dia terlewat takbiratul ihram. Disebabkan kesibukan menguruskan satu rombongan perdagangan daripada Syam datang. Maka kerana kecuaian itu, dia telah sedekahkan semua perkara yang menyebabkan dia lalai seketika. Ini Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang mulia. Dia tahu menguruskan dunia. Dunia tak pernah kurang dia datang. Sebagaimana biasa dia datang. Sebab dunia ini namanya ujian. Bukan maksud kalau kita engkar perintah Allah lalu dunia pun datang banyak. Kalau kita taat, dunia pun datang sikit. Tidak. Dunia datang berdasarkan ujian. Ada orang yang Allah nak uji dia dengan harta dan kadang dia soleh. Ada orang yang Allah uji dia dengan harta dan kadang dia toleh. Ada orang yang Allah uji dia dengan kemiskinan dalam keadaan dia soleh. Ada orang yang Allah ujikan dia dengan kemiskinan dan keadaan dia toleh. Semuanya berlaku. Kekayaan, kemiskinan tak ada kaitan dengan agama. Tetapi ialah kaitan dengan manusia yang diuji oleh Allah. Sebab itu kita jumpa ada orang yang Muslim, Allah beri harta banyak. Allah uji dan dia berjaya melaksanakan amanah tadi. Ada orang beriman, diuji dengan miskin. Dia berjaya melaksanakan amanah kemiskinan dengan bersabar, dengan bersyukur dan mengadu pada Allah. Dan ada orang sebaliknya. Uji dengan kekayaan, maka dia kufur. Uji dengan kemiskinan, maka dia juga kufur. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampirlah kekufuran membawa pada, hampirlah kefakiran membawa pada kekufuran. Jadi masalah kaya miskin ini bukan berkaitan dengan agama. Kaya miskin memang ujian Allah. Berarti kalau kita tengok senarai negara Islam paling kaya, negara paling kaya di dunia negara Islam. Qatar, Emirat, negara Islam. Baru yang ketiga Singapura, Luxembourg dan sekian-sekian negara. Cerita tentang negara maju, negara Islam banyak negara maju. Negara tak maju, negara di Amerika Selatan banyak tak maju. Negara seperti Chile, Paraguay, Ecuador, itu semua teruk masalah. Brazil, cuma di kawasan Rio je yang okey, lepas yang lain semua teruk, setinggang luar biasa. Dadah kartel, dadah yang menakutkan, kefakiran yang menakutkan. Tapi di-highlightkan negara Islam yang miskin. Padahal negara kafir juga miskin. Sebab miskin dan kaya tak ada kaitan dengan agama. Ialah ujian Allah pada semua orang. Yang saya katakan ada orang yang bertakwa, Allah uji dengan sekaya-kaya manusia. Ada. Dan dia melaksanakan amanah. Ada orang yang bertakwa, Allah uji dengan semiskin-miskin. Maka dia begitu bersabar. Ada orang yang kufur, Allah beri sekaya-kayanya untuk dia bertambah kufur. Ada yang kafir tadi Allah uji dengan kemiskinan untuk dia juga tambah kufur. Jadi itu semua ujian yang Allah sebut dalam Quran. Karena itu kita kembali kepada meletak dunia ini dengan nilainya. Maka bila kita letak dunia dengan nilainya, lalu kita meletakkan kesibukan kita dalam perkara akhirat di dunia berbanding kesibukan dengan dunia. Sebab itu Syekh Ibn Qudamah berpesan dengan pesanan akhirnya, sebab dia beri satu perbandingan tadi, maka dia kata apa? Maka kerana itu bersungguh-sungguhlah kamu. Moga Allah merahmati kamu dengan mencontohi golongan yang pertama. Bersegera buat baik, bersungguh buat baik, menambah kebaikan, sentiasa melihat akhirat, sentiasa melihat rehat itu di akhirat bukan di sini. Hendaklah engkau sentiasa berfikir dengan nikmat Allah. Allah beri kita nikmat fikir. Dan mulakan dengan syukur. Kemudian berfikir tentang dosa. Mulakan dengan memohon ampun. Berfikir tentang kecuaian. Maka mula berfikir
untuk kita memperbaiki kecuaian kita. Dan kita melihat segala kebesaran Allah. Segala kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ni semua. Kemudian biasakan lidah kita sebut nama Allah. Mulakan dengan istighfar, mulakan dengan alhamdulillah. Astaghfirullah, alhamdulillah. Kata Baka Al-Muzani, seorang tabi'in terkenal. Bila dijumpa ada seorang pemikul kayu api, dipikul kayu api, setiap kali dia bergerak disebut astaghfirullah, alhamdulillah. Astaghfirullah, alhamdulillah. Lalu kata Baka Al-Muzani, boleh tak saya nak tanya awak satu soalan? Awak tak pandai zikir lain ke? Yang astaghfirullah dengan alhamdulillah, tak pandai zikir lain? Lalu katanya, aku pandai. Tetapi bukankah kehidupan ini sama ada dosa yang kita buat atau nikmat yang kita peroleh? Maka kali itu aku melazimi istighfar dan menyebut alhamdulillah. Hidup kita ini sama ada dosa yang kita buat setiap hari atau nikmat setiap hari yang kita dapat yang tak terhitung jumlah dan banyaknya. Lalu sayugia bagiku untuk menyebut astaghfirullah dan alhamdulillah. Lalu kata Baka Al-Muzani, dia begitu faqih, bijak. Jadi biasakan lidah kita sebut istighfar, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian fokuskan pada baca Quran, fokuskan pada menuntut ilmu, ajar ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, damaikan manusia, sibukkan dengan segala ketaatan yang Allah Taala perintahkan. Keutamaan kita pertama yang fardu, biar sempurna. Kemudian buatlah amalan yang kebaikannya dapat dirahsiai oleh semua. Seolah-olah Syekh Ibn Qudamah disebut, ini yang patut kita buat. Buat macam mana? Pertama, bersyukur pada Allah. Yang kedua, istighfar dengan dosa kita. Yang ketiga, tengok kecuaian kita selama ni hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kat dunia ni. Allah dah beri peluang banyak pada kita, cuai lagi kita. Saya patutnya dah ubah cara hidup saya. Tak lagi terlibat dengan riba, rasuah, tak lagi terlibat dengan penipuan, tak lagi terlibat dengan cara ambil harta orang. Dah habis dah waktu itu. Saya patut mula memperbaiki diri saya. Langkah saya menuju akhirat jangan lagi sumbang. Dulu sumbang, kejap ke kanan, kejap ke kiri. Sekarang kita dah berada pada satu tempoh usia. Tak mungkin kita masih lagi bermain-main dengan langkah kita. Kita kena bersegera, kita kena bersungguh, kita kena menghargai waktu yang Allah beri pada kita. Dan ini satu saranan yang baik. Jadi sibukkan diri tuan-tuan dengan buat ibadat. Begitu cara kita menilai dunia. Nak nilai dunia, ia bukanlah tempat kekal kita, bukan tempat abadi kita, tempat ujian kita, bukan tempat tinggal kita. Kita ada akhirat, kita ada syurga, kita ada pertemuan dengan Allah. Maka sibukkan dengan ketaatan. Lupakan kesibukan dunia yang boleh ganggu ketaatan kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua sehingga kita tahu nilai dunia dan kita tahu juga nilai akhirat. Dan kita tahu apa nak buat di dunia bagi menyuburkan, menguntungkan akhirat kita. Apa yang baik datang dari Allah, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Hafiz unmute Hafiz. Oh. Okay. Alhamdulillah. Jazakallah khair Al-Fat. Sorry. Anda ingat pada tadi. Ada soalan daripada audiens berkenaan dengan orang yang rajin hadir majlis ilmu, rajin menuntut ilmu tapi dalam masa yang sama dia malas ataupun liat untuk solat. Apakah nasihat Ustaz? Kadang-kala ada kalangan kita yang disebut oleh Allah, wa akharuna a'tarafu bidzunubihim khalaqu amalan salihah wa akharu sayyi'ah. Ada di kalangan manusia yang campur adukkan kebaikan dan kejahatan. Kata Allah, moga Allah Ta'ala memberikan keampunan dan hidayah kepadanya. Jadi kita tak boleh untuk mencela dia kerana sebahagian kejahatan yang dilakukan. Tapi kita lebih mendorong dia memuji atas kebaikan yang dilakukan. Kita berharap mudah-mudahan
kebaikan itu satu hari nanti menjadi benteng kepada kecuaian dan kejahatan dia. Jadi ada setengah orang saya katakan mungkin dia berpuasa tapi tak semayang, ada pula yang semayang tapi tak berpuasa, contoh. Ada orang yang rajin hadir majlis ilmu tetapi dia ada masalah itu dan ini. Kita tidak mencela dia kerana kita menghargai kebaikan yang dibuat dan kita yakin dia dalam proses untuk berubah dan kita berwasangka baik bahawa satu hari nanti dia akan berubah dengan apa yang dia dengar. Bila seorang dengar benda-benda baik, maka insya-Allah kebaikan itu seperti magnet akan menarik kebaikan yang baik. Jadi janganlah kita, bila seorang tadi ada buat baik, ada buat jahat, lalu kita cela jahatnya yang secara melampau sehingga kebaikan yang dibuat pun ditinggalkan juga. Jadi mudah-mudahan apapun kekurangan dia, bukan kita meredai kekurangan, tidak. Kita berharap semoga kebaikan ini mampu memperbaiki. Dan itu mungkin secara slow talk, secara nasihat yang baik, kita boleh tegur dia, memuji kebaikan yang dibuat, dan kita berharap satu hari nanti dia mampu tinggalkan kejahatan sedikit demi sedikit. Dan kita perlu tahu semua orang memang terdedah dengan benda ini. Cuma beza jenis kejahatan yang kita buat. Ada orang yang Masya Allah, dia semayang pun bagus, untuk ilmu bagus, tapi mengumpat macam tak habis lagi. Boleh lagi mengumpat. Jadi kita juga tak mencela dengan maksud merendah-rendahkan kebaikan dia buat. Awak ni rajin belajar tapi ngumpat juga, baik jangan belajar. Bukan begitu ayatnya. Jangan kita cuba macam probok dia. Kalau begini perangai kamu baik, tak payah buat baik. Itu probok yang saya rasa tidak munasabah. Patutnya kebaikan kita puji dan kekurangannya kita tegur, mudah-mudahan dia berubah satu hari. Allah. Alhamdulillah. Seterusnya soalan daripada audien juga, private. Anak yang melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, meninggalkan perintah yang fardu dan melakukan dosa-dosa besar, Ustaz, akibat daripada tidak dididik oleh ibu bapa dia, adakah mak bapak dia akan dapat saham daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh si anak? Yang pertama, kalau saya dah sebut tadi, secara ijma' ulama' bahawa kebaikan yang dibuat oleh anak-anak daripada kecil sampai besar, pahalanya akan sampai pada kedua ibu bapanya. Adapun kejahatannya, maka perlu lihat kepada sumbangan ibu ayah dia. Ibu ayahnya memang menyumbang untuk mengajar dia buat jahat, satu, atau mengabaikan tanggungjawab dia dalam mendidik anak-anak, maka dia mendapat sebahagian dosa. Saya tak kata dia akan menanggung seluruh dosa anak-anak. Mendapat sebahagian dosa cuai dalam mendidik. Sebab itu pernah berlaku pada zaman Umar Al-Khattab. Bila ada seorang budak yang derhaka kepada ayahnya, maka ayah tadi mengadu pada Umar Al-Khattab. Maka sesudah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala memanggil budak tadi, lalu Umar menegur ayahnya berkata, kamu yang dahulu derhaka pada anakmu sebelum dia derhaka pada kamu. Sebab bila anak ini datang jumpa Umar Al-Khattab, dia kata, ya Amirul Mukminin, apakah tanggungjawab bapa pada seorang anak? Ya, memang saya mengaku saya derhaka pada ayah saya. Tapi apakah tanggungjawab seorang bapa pada anak? Lalu kata Umar Al-Khattab, mencari ibu yang baik, memberi nama yang baik, dan mendidik dengan didikan yang baik. Lalu kata budak ini, ayahku tak buat semua benda tu. Dia tak mencari ibu yang baik untukku. Dia berkahwin dengan hamba sehingga aku terasa terhina. Dan dia menamakan aku dengan nama yang tidak baik. Nama tak baik, dia namakan aku dengan nama Az-Zambur. Zambur ni kalau kita terjemah kumbang. Nama tak baik sehingga aku rasa terhina dengan namaku. Dan dia tak pernah mendidik aku yang baik. Suruh solat dan sebagainya. Lalu kata Umar Khattab pada ayah ini, kamu derhaka pada anakmu sebelum anak kamu derhaka pada kamu. Jadi secara kesimpulan, kalau memang ada mak ayah yang cuai dalam mendidik anak-anak, ya, dia berdosa. Tapi apakah dia akan memikul saham dosa? Dia akan memikul sebahagiannya unless melainkan dia bertaubat kepada Allah. Kita jumpa ada orang yang, Ustaz, saya memang terlepas pandang anak-anak saya dulu, saya tak ajar ngaji, saya tak ajar solat, sampai hari ini mereka tak buat. Saya dah nyesal hari ini. Apa patut saya buat? Dan kadang dia dah besar bukan nak dengar cakap saya. Maka saya katakan bertaubat pada Allah. Kemudian beritahu pada anak-anak bahawa ayah dulu silap. Masa kamu kecil, ayah tak ajar kamu solat. Untuk ini dipanggil tabri'ah. Tabri'ah ni satu bentuk bara'ah pelepasan. Ayah dulu waktu kamu kecil, waktu kamu berada dan jaga ayah tak ajar kamu solat, tak ajar kamu ngaji. Ya, yang aku salah. Mudah-mudahan Allah ampunkan ayah. Tapi ayah berharap dengan akal yang Allah beri pada hari ini, pada kamu, dengan kematangan usia kamu,
kamu buatlah kekurangan tadi, baikilah kekurangan tadi, belajarlah solat, belajarlah ngaji. Maka si ayah akan cakap macam tu sebagai satu pelepasan. Dengan cara itu insya-Allah, apapun selepas itu anak dia buat kekurangan kejahatan, dia tak akan menanggung apa-apa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Boleh lagi kot Ustaz? Ya, boleh. Bolehkah kita mengharapkan balasan pahala ketika beribadah atau kita perlu ikhlas dalam ibadah? Ni tak nak faham maksud ikhlas ni. Adakah ikhlas ni tidak perlu mengharapkan pahala Allah SWT? Ikhlas ni dia ada darjat dia. Dia ada darjat. Darjat ini dibahaskan oleh para ulama. Ada darjat yang paling tertinggi, itu darjat untuk mengharapkan redha Allah semata-mata. Mengharapkan pertemuan dengan Allah. Tidak melihat pada syurganya, tidak melihat pada pahalanya, tapi melihat pertemuan dengan Allah. Ini darjat paling tinggi. Dan darjat seterusnya ialah orang-orang yang melakukan ibadat kerana mencari pahala, mencari syurga. Ini darjat yang kedua. Sebagaimana syurga ada darjat. Syurga ada Firdaus, ada Adnin, ada Ma'wa, dan ada sekian-sekian darjat. Dan demikian juga dalam keikhlasan, dia ada darjat. Dan orang beriman pun dia ada darjat. Ada disebut Muslim, Mukmin, Muttaqin. Sehinggalah pada peringkat tertinggi, Awliya Allah, para wali Allah. Dia ada darjat. Sebagaimana juga kita sebut dalam nafsu kita pun ada darjat. Kita ada nafsu ammara, nafsu lawama, nafsu mulhama. Kita ada nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, nafsu kamilah. Maka demikian ikhlas. Ikhlas dia tingkat tertinggi. Seorang, secara umum saya jawab, seorang yang bila beribadat untuk dapat pahala, apakah salah? Tidak. Itu diperintahkan oleh Allah. Cari pahala. Bahkan Rasulullah menyebut tentang siapa man syahidal janazata hatta yusalli alaiha falau qirat. Wa man syahidal janazata hatta turfan falau qiratan. Qila ya Rasulullah wa ma qiratan? Qala mislu jabalaini azimain. Siapa yang menguruskan jenazah sehingga dia solat, dia dapat 1 qirat. Siapa yang menguruskan jenazah sehingga dikebumikan, dia dapat 2 qirat. Ya Rasulullah, apa itu qirat atau karat? Kata Rasul, umpama 2 gunung yang besar. Nabi sebut tentang pahala. Dalam Quran pun sebut tentang pahala. Dia akan dapat 700 darjat, sekian darjat. Maka tak salah mengharapkan pahala. Ia juga makna ikhlas. Cuma kalau berbicara tentang tingkat-tingkat ikhlas yang lebih tinggi, maka orang yang ikhlas paling tinggi cuma mengharapkan pertemuan dengan Allah. Itu yang lebih tinggi pada kelompok orang yang ikhlas. Jadi orang yang beribadat kerana syurga tak salah, kerana Allah pun suruh wasani'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu pada keampunan Allah dan syurga Allah yang luasnya langit dan bumi. Allah suruh kita cari syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita cari syurga, suruh kita cari pahala, lau thawab kaza wa kaza, baginya pahala sekian-sekian. Jadi tak salah apa-apa, cuma bila orang bercakap tentang tingkat ikhlas, ya di situ dari sudut mencari lebih keutamaan. Allahumma salli. Masya-Allah. Soalan daripada Tuan Ma'ruf. Bagaimana dengan maksud kamu masuk syurga bukan kerana amalan kamu tetapi masuk syurga dengan rahmat Allah? Apa maksud kufur nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia? Apa maksud kufur? Ada 2 soalan maksudnya daripada Tuan Ma'ruf ni. Yang pertama, adakah setelah hadis Nabi SAW kamu bukan masuk syurga dengan sebab amalan kamu tapi dengan rahmat Allah Ta'ala? Yang kedua, apakah maksud kufur nikmat yang diberikan kepada kita di dunia? Fadhal Ustaz. Bila Nabi SAW menyatakan lan yurkhila al-jannata ahadan amaluhu qila wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Tak ada seorang pun masuk syurga kerana amalannya, tak ada. Lalu kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, kamu juga tak masuk syurga kerana amalan? Nabi kata wala ana illa an yataghammadani Allah, tapi Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Dalam hadis ini menyebut hakikat masuk syurga itu dengan rahmat Allah, hakikat. Al-Imam Hasan al-Basri ketika mana ditanya tentang hadis ini, apa kata beliau? Baik, seorang dia akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, kepada ahli syurga, duduklah kamu di syurga mengikut amalan masing-masing. Yang amalan banyak dia akan pada tingkat tinggi. Masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Manakala pada tingkat syurga dengan amalan. Bila orang amalan banyak, dia ada tingkat sekian. Amalan sekian, tingkat sekian. Baik, kita uraikan lagi hadis ini. Pertama, hakikat nak beritahu, syurga milik mutlak Allah.
Allah boleh masukkan siapa yang dikehendaki olehnya. Yang kedua, nak beritahu amalan sekecil mana pun boleh menjadi asbab kepada masuk syurga. Itu Rasulullah bagi satu contoh pelacur Bani Israel yang memberi minum pada anjing, yang menanggalkan kasutnya, dipenuhi air, diberi minum, lalu Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Walau dia ialah pelacur. Lalu dia masuk syurga. Kata ulama, ada dihimpunkan dengan 3 kehinaan untuk dia mendapat satu kemuliaan. Pertama, dia itu pelacur, hina. Yang kedua, anjing, hina. Yang ketiga, kasut, hina. Kasut, tapi 3 benda yang ini digabungkan untuk buat baik, maka dengan rahmat Allah, Allah masukkan wanita dalam syurga. Masukkan dalam syurga. Supaya kita juga, hadis ini juga bermaksud supaya kita tak menghina mana-mana orang. Tak boleh kita hina sesiapa. Kalau Allah nak masukkan dengan syurga dengan sedikit amalannya, boleh. Boleh. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, Ra'aitu rajul yataqallabu fil jannah bisyarqatin amataha. Aku lihat ada seorang lelaki bersenang-senang dalam syurga hanya kerana dia membuang duri yang menyakiti di jalan orang. Allahu Akbar. Ada duri dibuang, dia masuk syurga. Supaya kita tidak memperkecilkan mana-mana amal soleh dan tidak memperkecilkan mana-mana orang buat baik. Bila kita tahu syurga ini milik Allah mutlak, Allah boleh masukkan siapa yang dikehendaki. Dan seterusnya kata ulama, apa maksud amalan tak boleh masukkan seorang dalam syurga? Bila kita katakan lan yudkhila al-jannata ahadan amaluhu. Amal seorang tak akan masukkan seorang dalam syurga. Kerana tuan-tuan sekalian, sehebat mana pun amalan kita memang tak boleh pergi syurga. Kalau seorang tu ibadat daripada mula dibalik sampailah dia mati dalam sujud, amalan itu kalau nak tahu nilai syurga dia tak boleh beli. Ternyata sedikit malaikat yang sembah Allah daripada awal kejadian sujud pada Allah. Kita ada malaikat yang Allah ciptakan rokok. Ada Allah ciptakan dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Sewaktu mereka ditiup sangkakala, mereka kata apa? Rabbana ma'abadnaka haqqal ibadah. Wahai Tuhan, kami tidak beribadat pada kamu dengan sebenar-benar ibadat. Tuan-tuan gini, kalau kita ambil contoh analogi mudah. Kalau tuan-tuan bekerja dunia ni, kerja tiap-tiap hari, mampu tak beli sebuah pulau? Tiap hari kerja, tak mampu. Itu baru pulau. Orang sekarang kalau sebut orang kaya yang mampu beli pulau. Pulau kat mana-mana, kat Eropah dia nak jual pulau. Mereka beli pulau. Atau mampu tak kita kerja semua-semua lalu beli private jet? Ada segelintir mampu. Baik, yang segelintir mampu pula kita tanya. Mampu tak awak, sekarang awak punya jet, apa nama jet misalnya. Awak beli Boeing pula. Ataupun Airbus pula. 380 awak beli. Oh, dah tak mampu dah. Ni tak mampu. Saya setakat ni je. Saya setakat untuk 7 seaters, 9 seaters boleh. Untuk 200 seaters saya tak ada duit. Baik, kita tak mampu even beli dunia. Kita kerja sampai tua, sampai pencing, 5 kali pencing. Apakah kita rasa dengan ibadat kita mampu beli syurga yang mahal tu? Nabi kata apa? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallah al-jannah. Ketahuilah barang yang Allah nak beri ni mahal. Mahal. Yang mahal itu namanya syurga. Saya kalau saya ibadat seluruh umur saya tak mungkin mampu beli syurga. Tapi dengan rahmat Allah saya masuk syurga. Dengan rahmat Allah, ibu-ibu semua, ayah-ayah semua masuk syurga. Sebab itu kita dilarang berbangga dengan ibadat kita. Dilarang. Sebab tak cukup pun. Kalau tuan-tuan bertahajud setiap malam tak cukup pun. Jadi apa yang kita buat tadi supaya kita tahu setiap orang masuk syurga dengan rahmat. Kita tak bangga-bangga dengan ibadat satu, dan kita tak pernah rasa cukup ibadat kita. Jangan pernah rasa cukup. Saya rasa dah cukup kot sebab saya dah khatam Quran setiap bulan, saya dah tahajud, saya dah sedekah. Belum cukup. Kerana harga syurga tu mahal. Jadi itulah maksud seorang tak akan masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Kalau dengan amalan kita memang tak layak pun. Walaupun amalan sebab rahmat Allah. Amalan itulah sebab rahmat Allah. Kalau kita tak beramal, Allah murka kat kita. Maka beramal. Beramallah walaupun sedikit pun. Beramal. Jadi di situ bila saya katakan ada hadis-hadis yang banyak tentang amalan yang kecil, Allah beri nilai yang besar. Supaya orang tahu rahmat Allah yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmat Allah itu meliputi semuanya. Segala-galanya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Soalan seorang lagi daripada dia tanya tentang sekiranya ahli keluarga dia melakukan satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan dan dia tak mampu untuk tegur, Ustaz. Kalau dia tegur, kemungkinan besar akan menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Padakah dengan hanya benci di hati atau berdoa saja? Baik, dalam kaedah mencegah kemungkaran, Rasulullah SAW sebut, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Bila seorang melihat kemungkaran, gunakan kuasa tangan dia. Tak mampu lidahnya, tak mampu hatinya, wa dhalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Baik, kalau kita lihat huraian ulama tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita nak cegah kemungkaran, jadi syarat. Pertama, kita ada ilmu. Kita tahu memang benda tu mungkar, bukan benda tu khilafiat. Benda tadi mungkar, bukan khilafiat. Contoh, saya tengok ada orang, misal kata, dia sembahyang selepas asar, sembahyang sunat. Sunat lepas asar. Dalam mazhab kita, sembahyang sunat selepas asar ni, kita tengok, kalau dia tahiyatul masjid, maka tidak dilarang. Sebab dia bersebab. Mazhab Abu Hanifah pula, dia kata, even bersebab, dia tak boleh sembahyang lepas asar. Kalau kan seorang tu dia bermazhab Hanafi, dia tak boleh tegur Syafi'i. Sebab kaedah yang disepakati ulama, la inkar fi masail ijtihad. Tak boleh kita mengingkari masalah ijtihad. Ijtihad ulama. Seorang tu dia perlu ada ilmu, kita mentegur kemungkaran, dia memang pasti itu mungkar. Satu. Yang kedua, seorang itu kena pasti kalau kemungkaran yang ditegur tidak memindahkan dia buat kemungkaran lebih besar. Katakan ditegur satu kemungkaran. Orang tu buat mungkar lagi besar. Lebih besar. Maka tak guna. Yang ketiga, seorang bila mana dia mencegah kemungkaran, maka dia kena pastikan bahawa bila cegah kemungkaran ini tidak menyebabkan orang ini meninggalkan kebaikan selama ni dia buat. Orang ni dah ada benda baik dah. Tapi kita duk tegur yang kurang tu. Akhirnya dia tinggal yang baik tu terus. Contoh lagi ni lah, misalnya dia ni rajin ke masjid. Rajin ke masjid, cuma kalau datang awal dia suka duduk belakang, dia tak suka sarapan. Misal contohlah. Atau kalau kuliah pula, dia suka dengar jauh-jauh, duduk kat tiang, tidur belakang. Kita pun nak tegur ni. Ya awak, dia datang masjid bagus, dengarlah kuliah. Tapi sebab kita tegur dia tu tak datang surau, waktu lagi tu. Dia tinggalkan kebaikan. Tadi kalau kita tegur dia buat kemungkaran lebih besar. Ini kalau kita tegur dia berhenti buat kebaikan. Dan ulama mengatakan seorang bila cegah kemungkaran dia mesti ada 3 perkara. Ilmu, adab, qasad. Ilmu, dia tahu hukum dia tu. Yang kedua adab, dia kena jaga adab dia. Dia tak tegur terang-terangan, dia tak mengaibkan. Ada seorang sahabat Rasulullah, dia bercakap dalam sembahyang. Lalu ketika dia bercakap dalam solat, sahabat-sahabat lain ni marah, masing-masing menjeling ni, tengah solat jeling. Nampak sahabat yang bercakap dia kata, apa tengok-tengok? Maka sahabat sebelah ni pun nak marah lagi, dia tepuk peha. Isyarat marah. Maka ramai pula tepuk peha ni. So dia berhenti bercakap. Akhir solat selesai. Lalu Nabi SAW panggil sahabat ni. Yang bernama Muawiyah bin Hakam. Radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah bin Hakam. Lalu Rasulullah kata, inna hadhihi salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Kita kalau solat tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Lalu kata Muawiyah, ma kaharani ay ma darabani wala syatamani. Rasulullah dia tak tengking aku. Ma naharani wala darabani wala syatamani. Dia tak tengking aku, dia tak marah aku, dia tak pukul aku. Dia cakap lembut je. Aku ingat sebaik-baik guru. Bercakap dengan sembahyang tu kan mungkar. Tapi cara tegur tadi. Itu kata adab tadi, adab. Dan juga qasad. Qasad ni tuan-tuan bila kita tegur ni, niat kita apa? Nak hina dia ke nak apa? Qasad kita. Qasad ni. Kalau saya tegur ni dengan niat hina baik-baik, saya jangan tegur. Sebab saya tak akan dapat pulangan yang baik. Saya kena ikhlaskan diri saya itu. Ikhlas. Tapi bukan bermakna tak tegur. Tak ada. Saya memang sampai sekarang belum ikhlas lagi. Dah 20 tahun dah. Tu saya tak tegur orang. Oh, tu tak boleh macam itu. Jangan kerana kita mencari keikhlasan yang agak perfect untuk kita baru nak tegur. Tidak. Maksud saya, kalau niat saya nak menghina dia waktu itu, nak tunjuk saya lebih pandai pada dia, saya cuba elakkan. Saya cari waktu lain.
Sebab bila satu kemungkaran berlaku, tak syarat kita tegur direct. Baik, saya tengok seorang pakai seluar pendek, contohlah. Seluar pendek. Saya tak direct, awak ni pakai seluar pendek, dah tua-tua pakai seluar pendek. Saya tak ambil waktu tu. Saya tunggu dia pakai seluar panjang tu, saya tegur dia. Semalam awak pakai seluar pendek, tak boleh tu. Ni seluar panjang macam ni, bagus. Contoh. Jangan kita waktu dia buat maksiat, kita tegur direct. Sebab dia mungkin mengingkari kita. Tunggu dia berubah dulu, kita tegur waktu dia berubah tu. Waktu dia dah tak buat. Dia tengah karaoke, kita tegur dia, marahlah dia. Depan kawan-kawan dia. Habis dia karaoke, nanti kita tegur dia. Tengah mungkin dia dah pergi masjid, masa kita tegur. Jadi cari waktu yang dia tengah melakukan perkara yang baik. Bukan waktu dia buat mungkar. Apapun tuan-tuan sekalian, mencegah kemungkaran inilah satu seni. Tak semua orang mampu buat. Satu seni. Sebab itu saya ataupun antara benda yang kita kena belajar tentang seni mencegah kemungkaran. Saya ambil satu cerita ringkas seperti ini. Ada seorang ulama, ni cerita betul lah ni. Orang ni bapak gangster baru keluar daripada penjara. Dan bila dia keluar penjara dengan tattoo, dengan apa. Tapi ulama ni, dia memang nak tegur orang ni. Macam mana dia buat? Pertama dia solat sunat. Dia minta, ya Allah berilah kekuatan untuk aku tegur. Maka dia mula ketuk rumah orang ni, dia beri hadiah. Dia tak cakap apa, dia just beri hadiah. Dia hantar makanan. Lama-lama orang ni tanya, awak ni siapa yang beri hadiah? Saya jiran awak, gini-gini. Dia mula mendekati orang ni. Dan dia tak bercakap tentang tattoo. Even dia tak bercakap tentang solat lagi, dia bercakap tentang awak ada mak. Ada, tapi mak saya dah buang saya sebab saya gangster, saya jahat. Mak ni pintu syurga kita. Punca keberkatan rezeki kita. Dia cakap bab mak. Orang kan kalau cakap mak, sentimen ni lain. Kita tuan-tuan, cakap bab mak pun sentimen kita lain. Kalau kita dah tua ni, 80. Sebab saya pernah tengok orang yang umur 80, dia menangis masih panggil mak dia, mak. Dia dah 80. Dia panggil mak dia. Ya. Mak ni kuat lah dalam hidup kita ni. Kalau khutbah Jumaat tu cerita bab mak, saya rasa nangis ni mak ni. Dia sentimen sikit. Sentimental dia kuat. Cerita bab mak. Tu hari-hari kita nangis sebab apa? Teringat lemang mak. Macam tu. Teringat ketupat mak. Mak lah kita ingat. Balik kampung sebab ingat mak, ayah macam tu. Dia cerita bab mak dia, maka orang ni mula berfikir nak ziarah mak dia. Bermula hari tu orang ni mula solat dan sebagainya. Ini saya kata seni cegah kemungkaran. Seni mencegah kemungkaran dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan mula-mula tu dia punya intro dia cantik. Dia bukan intro itu macam tu. Intro dia corner jauh supaya orang ni nampak. Sebab saya percaya dan yakin orang yang buat kemungkaran kata-kata tahu itu mungkar. Kata dia tahu. Dia tahu itu salah. Kita perlu cari apa kebaikan yang perlu dibuat dulu. Supaya satu hari nanti dia ada kekuatan untuk menghentikan kemungkaran. Sebab hentikan kemungkaran perlukan kekuatan. Kata orang isap okok. Orang isap okok. Saya ada pengalaman dengan anak murid isap okok ni. Dia isap okok 20 tahun, 30 tahun. Saya waktu mengajar kat masjid, kat surau. Surau tu ada bekas okok, abuk okok. Sementara dia tunggu saya datang, dia isap okok dan surau. Tapi saya tak pernah tegur waktu tu. Saya kuliah macam biasa. Saya tazkirah macam biasa. Lama-lama saya tengok bekas abuk okok tak ada. Dan mereka tak isap okok dalam surau, mereka isap okok luar surau. Dulu dalam surau isap. Macam tu. Kita mengambil masa yang panjang. Sebab kita bukan niat nak hina ni. Dengan izin Allah, mereka berhenti. Berhenti okok. Jadi, bukan saya kata saya berjaya, saya nak sebut dalam cegah kemungkaran ada seni, ada kesabaran. Orang yang tak sabar dan cegah kemungkaran, dia tak akan dapat hasil yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.